Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mau, apabila dia sayang satu orang, apa dia bagi? Allah bagi dia faham agama dan ikut agama yang betul lah. Bila faham, dapat ikut agama yang Allah mahu, maksudnya dapat taat perintah Allah yang Allah mahu dan dengan cara yang Allah mahu, dengan niat nak Allah, dengan niat untuk surga. Jadi orang yang Allah sayang ni, Allah beri dia kefahaman agama. Bukan orang yang diberi harta. Kita hari ini bila rasa miskin, susah, banyak masalah, kita kata Allah hina saya ataupun Allah tak sayang pada saya. Allah SWT tak suka saya. Kenapa Allah buat saya begini susah hidup? Kita pun merasa putus asa dan kecewa bila Allah bagi musibah, kan? Bagi kesusahan. Kita kata, kenapa Allah bagi susah kat saya? Kenapa tak pada orang lain? Kenapa pada saya? Kita tak boleh terima. Maksudnya kita tidak reda lah dengan ketentuan Allah tu, memberi kita musibah. Apa kita buat? Mungkin kita kalau tak siuman punya orang, maki lah. Tak siuman lah. Kalau siuman sikit, macam Rashidi, kenapa Allah? Dulu masa dia tak dapat kahwin kan, dia tak dapat kahwin yang mana perempuan, dia kata, tak ada ke mana perempuan kat dunia ni Allah bagi kat saya? Dia mula mengeluh. Kira marah Allah juga lah. Bahasa yang lembut lah. Tak, maknanya tak adalah maki Allah, tapi macam marah. Tak ada ke perempuan yang Allah nak bagi kat saya? Dia cakap kat saya dengar. Bukan saya buat-buat. Dia cakap tu. Itu apa tanda? Tak menerima lah kan ketentuan Allah yang tak bagi dia bini. Dia tak terima ketentuan. Jadi dia putus asa lah tu, kecewa kan. Saya cakap dengan dia, tak ada orang nak kahwin dengan kau ni. Pertama, kau tak ada duit. Perempuan ni nak orang bekerja, nak ada duit. Lawa macam mana pun dia tak ada, cinta macam mana pun bukan boleh makan. Dia kata cinta ni boleh kahwin. Yang pertama, orang tu ada kerja, ada duit. Saya cakap dengan Rashidi, tak ada orang nak kahwin dengan kau. Kalau kau nak kahwin, kau pergilah dekat saudara kau kat Thailand tu yang mungkin saya rasa lah yang bodoh dan miskin. Nak kahwin dengan dia, dia pun baliklah cari.
Dia balik, dia beritahu saya, tak ada wang. Tak ada di kalangan. Jadi sampailah Allah gunakan saya juga. So dia hantar ubat pada isi dia sekarang. Pensyarah dekat universiti saya. Kau Rashidi, pergi hantar dekat Rashidah. Rashidi, Rashidah. Ingat tak saya cakap? Rashidi so bergegar bila saya cakap Rashidi, Rashidah. Nama dekat tu. Mulalah berputik cinta. Bini dia cakap, aku suka kau sebab gigi kau dengan hidung mancung. Jadi dia daripada Perlis tu bercinta. Nelipon. Jadi Rashidi cakap lah, kau nak kahwin dengan aku tak? Kalau kau sedia, aku sekarang juga pergi Penang. Sampai saya tak tahu. Saya tak sangka ada pensyarah nak dia. Saya cakap dengan dia, tak ada wang nak dia. Tapi bapa mentua dia tu tanya apa kerja. Apa-apalah kata Rashidi. Tak kerja kan? Tak cakap dengan bapa mentua dia, saya tak ada kerja. Jadi bapa dia suruh Allah buat sedia terima pula. Selalu tak ada kan. Supian aja pergi Minang, bapak dia mula izinkan anak dia tu, Amin, suruhlah dia pergi datang Meminang kan. Pergilah Supian. Bila dia tahu Supian ni belajar Amerika tapi tak lulus, langsung tak payah naik rumah. Berlega-lega kat luar je. Tak boleh naik. Tak nak. Hamdani ada satu, bila dia diperkenalkan dia ni orang Indonesia, terus bapak dia tak mati. Hamdani tahu tu, kecewa. Jadi saya bagi tahu Rashidi, tak ada orang nak kau. Saya cakap tu dari segi umumnya lah kan. Tapi Allah buat sebab Allah nak bagi dia kahwin. Allah belum masa je dulu. Tapi bila dia lama dia cari, dia tak dapat, dia mengeluh je. Tak adalah dia marah Allah, tapi macam marah Allah je. Tak ada ke mana-mana perempuan untuk aku? Betul tak? Dia kira marah je lah tu. Patutnya dia sabar. Allah bagi tahu manusia ni macam tu. Bila sikit masalah dia pun mengeluh, putus asa. Bila dia diberi nikmat, dia lupa Allah, dia belakang ke Allah. Dan dia bersendirian dengan hal dia. Itu manusia. Macam Sufian Gombak ni. Mana dia ingat Allah? Cuba masa dia tak ada bini tu, dia fikir, tak ada ke perempuan untuk aku? Jadi kadang-kadang belum masa lagi, tapi kita tak sabar. Allah SWT tak mahu kita mengeluh, tak mahu kita kecewa. Kita mesti sedia menerima ketentuan Allah. Tapi ini takkan dapat dibuat melainkan orang tu beriman dan beramal soleh. Kalau tidak beriman beramal soleh, akan mengeluh. Bila keadaan tak ikut cita rasa kita, mula kenapa ini diberi kepada saya? Saya tak tahan. Saya tak tahan dugaan kan? Lambat kahwin atau dapat bini buat hal macam. Tadi Allah mahu kita reda dengan apa ketentuan ni. Kita tidak boleh kita tidak boleh tidak puas hati. Kita siapa yang tak yang siapa kita yang boleh tak puas hati ni? Kita tak boleh tak puas hati. Kita makhluk. Kita tak boleh tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Allah tu Tuhan kita. Dia boleh buat apa saja kat kita. Dia nak bagi atau tak nak. Tak ada siapa boleh bagi apa kita nak kat dunia ni. Walau seluruh manusia berkumpul nak bagi kita benda yang kita nak, tak dapat.
kalau Allah tak mau bagi. Jadi yang boleh bagi apa kita tidak hanya Allah. Jadi Allah boleh bagi, Allah boleh tak bagi. Bila Allah bagi, Allah mahu kita bersyukur. Dan ingat Allah selalu. Contoh sajalah Allah bagi kita makan. Ada kita ingat Allah. Bukan benda besar. Sufyan, ada ingat? Ada ingat tak? Ada. Tak ada. Rashidi? Lupa. Sikit. Tak ada, lupa. Bila Allah bagi kita makan je. Allah bagi kita minum. Haus betul, tiba dapat minum. Lupa Allah. Kita tak ingat yang Allah yang bagi kita air, tak ingat. Allah yang bagi kita makan. Tandanya kita tak ingat, doa apa pun tak baca. Bismillah pun tak. Bukan di bulan lain, bulan puasa. Dah dibagi haus sahih. Dibagi lapar sehari. Sampai maghrib makan, tak ada doa, tak ada. Sebab tak diingat Allah. Bukan kita nak lihat benda besar-besar Allah bagi kat kita. Kerana kita tidak ada iman bahawa yang buat segalanya Allah. Yang bagi apa kita nak, hanya Allah boleh. Itu tak ada. Jadi bila dapat makan, kita tak adalah bersyukur pada Allah, kan? Tak syukur. Kita tak ingat nama Allah sebut. Bila kita habis makan pun sama. Kalau kita macam bau lepas muzakarah tu, mungkin kita ingat. Kalau tak ada muzakarah, kita ingat. Sebab itu dalam Jumaat Tabligh setiap hari muzakarah. Adab makan, adab tidur. Lepas keluar, habis. Tak boleh buat. Masa keluar tu buatlah, sebab banyak muzakarah, hari-hari muzakarah. Dia bukan muzakarah kita dapat buat bila kita ada iman tu. Iman ke tahap yang tinggi. Bila kita pandu kereta, tak ada ingat Allah yang bawa kereta tu. Macam Allah bagi tahu, bila kapal tu berlayar, bukan kapal tu buat berlayar, bukan enjin tu buat berlayar, bukan kamu buat dia berlayar. Aku, kata Allah. Bila aku bagi taufan, gelombang besar, kapal kamu nyaris maut, nak tenggelam, kamu begitu sekali ingat aku. Kamu begitu sekali doa. Tapi bila aku bawa kamu selamat ke daratan, naik aja darat, terus lupa. Macam tak pernah pun Allah ada. Dan kamu kembali tidak bersyukur. Betul tak? Betul tak? Jadi Allah bagi tahu, tidakkah kamu ni yang aku dah bawa ke selamat ke daratan ni, kamu tak tahu ke aku boleh bawa kamu balik ke laut tu? Dan aku boleh buat kamu tenggelam. Bukan itu saja, kamu kat daratan ni, aku boleh buat tanah tu menelan kamu. Belakang masuk kamu. Kamu tak ingat ke yang aku boleh buat semua ni? Aku yang menyelamat kamu. Tadi kau kemain lagi. Tapi sekarang kau dah lupa. Kenapa tak ingat lagi? Kata Allah, kau tak tahu ke yang aku boleh bawa kau balik ke lautan tu dan bagi taufan, tenggelam kau. Macam kapal selam. Apa nama kapal selam tu? Manggala. Apa? Manggala. Nanggala. Krinagala. Krinagala. Tenggelam. Tenggelam ke dasar laut. Berapa ribu kilometer? Setinggi bangunan paling tinggi di dunia. Syekh Khalifah.
Macam itu punya. Tenggelam. Nak buat kamu, aku yang buat tu. Tak ada siapa buat tu. Allah buat. Begitu juga yang berlayar di laut tu, yang kita selamat. Kita di udara, kapal terbang tu, tak ada jatuh. Yang buat tu semua Allah, tapi kita tak ingat Allah tu. Sekali Allah goyangkan kapal terbang tu, bau Allah. Bila kita dah kembali ke daratan, kita kembali engkan. Inilah kenapa kita tak ada iman. Sama ada kita diberi nikmat ataupun diberi bala. Dua-dua kita lupa Allah. Bila diberi bala sikit ingat, lepas tu lupa ya. Kita orang yang tak bersyukur dan tidak mau buat usaha supaya jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Hari ni banyak orang tak tahu macam mana nak jadi orang yang selalu ingat Allah ni. Jadi apa orang buat? Beli tasbih. Jadi sebenarnya salah faham ni menyebabkan larisnya banyaknya orang pergi jual tasbih dan kitab. Jadi mereka tu kata nak ingat Allah, tasbih. Pergilah pegang tasbih. Pegang je. Hari ni tasbih ni tak boleh ingat, tak boleh buat kita ingat Allah tuan. Tuan yang bertasbih ni cuba tanya dia. Dia ingat Allah tak? Kamu pernah bertasbih kan? Ingat Allah tak? Bertasbih tu. Tak ada. Ingat Allah tak? Tak ada. Tapi pegang tasbih. Panjang lah. Ada arwah Haji Hanafi tu. Dia ambil tasbih daripada bawah ke siling rumah dia turun balik. Jadi dia pusing tarik tasbih tu. Masa dia tarik tu dia ingat Allah ke tidak? Allah saja tahu. Subhanallah, subhanallah. Bukan ingat Allah Maha Suci tak ada. Subhanallah, subhanallah. Jadi bila tengok langit memang tak ingat Allah. Bila tengok makan tak ingat Allah. Bila memandu tak ingat Allah. Bila tidur tak ingat Allah. Bila bersetubuh lagilah tak ingat Allah. Bila semayang tak ingat Allah juga. Bulan puasa tak ingat Allah. Inilah namanya orang yang Allah tak ada dekat kepercayaan dia. Atau kita panggil Allah tak ada dalam hati dia. Jadi bila Allah tak ada dalam hati dia atau dalam kepercayaan dia, mana dia tengok gunung ingat Allah tak ada. Tengok laut semua ingat Allah tak ada. Jadi orang yang tengok langit, bumi, matahari semua ni tak ingat Allah. Ini namanya orang yang hatinya gelap lah. Kan? Sebab itu orang tak ingat nak semayang. Semayang tu untuk mengingati Allah. Dia semayang pun lepas semayang, dalam semayang pun tak ingat Allah. Saya tanya kamu semua, lepas semayang tarawih semalam dan dulu, kamu khusyuk tak? Dan saya tanya Allah. Kan? Semua kamu tak khusyuk. Betul tidak? Kan? Semua kamu tak ingat Allah. Itu semayang tu. Boleh kamu ni ingat Allah bila tengok langit? Bila tengok gunung boleh? Boleh bila makan ingat Allah boleh? Tak boleh. Sebab itu kamu tak ingat. Semayang tu tak ingat. Semua kamu. Melainkan saya. Dengan izin Allah, tiba kat saya je, lain pula. Kamu begitu jelas tak khusyuk. Semayang tarawih 20 rakaat, mana nak ingat Allah? Jarang orang khusyuk semayang tarawih ni.
Semayang biasa pun tak khusyuk. Tarawih apalagi letih lah kan. 20 rakaat tarawih tu sia-sia je. Betul tak Samad? Jawab. Betul. Letih. Sebab itu letih je ni. Tak boleh 20, 8 pun tak sanggup. Sebab tak ingat Allah. Sedangkan kata Allah, aku beri kamu semayang untuk mengingati aku. Kerana kita tak ingat Allah, maka semayang kita tu tak memberi faedah pada kita. Maksudnya, dia tidak boleh mencegah kita dari perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan jahat. Dan dia tak boleh menjadi asbab untuk masalah kita diselesaikan. Apa kita nak dapat tu. Mana nak naik amat salat yang tidak khusyuk. Khusyuk ni concentration and devotion. Ataupun dalam semayang tu ingat Allah je. Tak ada ingat lain lah. Kalau ingat lain sikit je. Kan? Ingat Allah je kan. Waktu rukuk, sujud ingat Allah. Bukan ingat bacaan. Rashidi, kau ingat apa? Bacaan dia. Dia bukan untuk ingat bacaan. Dia mau ingat Allah. Dulu saya tak ada dapat semayang khusyuk. Beza semayang saya sekarang dengan dulu. Walau semayang saya laju. Kadang saya buat laju semayang saya. Kamu pun tak boleh nak ikut. Bila saya buat laju, memang kamu tambah tak khusyuk. Dengan izin Allah, sama ada saya laju atau tidak. Saya ingat Allah. Jadi kenapa kita tak dapat faedah daripada agama? Walaupun kita mengucap, walaupun kita semayang. Nabi SAW bagi tahu, setiap orang yang mengucap, maksudnya yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu salah, akan dapat faedah. Faedah dia apa? Yang pertamanya, kesan outcome dia, hilang duka cita dan tak ditimpa bala bencana. Ini hadis sahih. Kecuali kata Nabi, mereka tidak menunaikan haknya. Sahabat bertanya, apa haknya? Maksudnya tidak menyediakan tanggungjawab yang berkait dengan kalimat. Tidak menjalankan kerja yang menyempurnakan tuntutan kalimat. Iaitu, apa kerja dia? Kerja dia mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan. Itu diberitahu oleh Nabi. Kita tak mencegah kemungkaran. Macam mana nak mencegah kemungkaran? Dengan mengajak kepada kebaikan. Apa mungkar paling besar? Manusia tak mau mengucap. Apa kemungkaran yang kedua besar? Selepas mengucap, tak mau buat kerja menunaikan hak atau tanggungjawab mengucap. Berkait dengan mengucap. Iaitu tidak mau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sekarang ni sejak bukan baru semalam, dari zaman Nabi lagi. Setiap zaman bila Nabi mereka meninggal, semua tak mau buat kerja. Sebab kerja menunaikan hak kalimah ni menuntut dia bagi masa dan harta. Itu dia tak nak. Jadi bila dia cinta harta, luputlah daripada dia mencintai agama. Dan bila dia tak mencintai agama, dia mesti langgar perintah Allah. Perintah nombor 1 tinggal. Kerja, mengorban harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu kerja ni tak pernah ada wujud dan kekal selepas Nabi-Nabi mereka meninggal. Sejak Adam lagi. Sampailah ke Nabi Muhammad SAW. Sebab bila Nabi tak ada, memang mereka tak nak buat kerja ni. Nabi ada pun dia tak nak buat. Nabi ada pun dia tak nak buat. Macam Rashidi. Buatlah tapi tak betul. Tak ada dengan korban harta diri. Yang dia tak nak tu korban harta diri tu. Sebab manusia ni mencintai dunia. Sebab itu nak hilang cinta dunia ni. Dunia tu mau dikorbankan untuk kerja ni. Mau ditinggalkan.
mau dibelanjakan. Itu yang kena buat. Yang Sufyan, dia tak nak buat. Ya, tak nak buat. Dia ingat dia tak nak buat tu baik untuk dia. Tak ada yang baik untuk kita melainkan kita ikut apa Allah mahu. Kalau kita tak ikut apa Allah mahu, tak ada yang baik. Allah kata bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta diri kamu. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Itu yang Allah beritahu. Kalau kamu tahu. Kamu tak tahu. Jangan ingat kamu tahu, Sufyan. Kamu tahu ke tidak? Siapa tahu? Allah tahu ke kamu? Kalau kamu tahu, kami kata Allah, kamu tak tahu, aku tahu. Ikut apa aku cakap. Kalau kamu mau selamat dari api neraka, aku bagi tahu kamu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Berjihad di jalan Allah. Maksudnya berjihad, buat kerja. Mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada kebaikan. Berjihad di jalan Allah. Dengan harta dan diri. Harta dan diri. Itu yang dia tak nak. Dengan harta dan diri. Tinggal bini 4 bulan. Hari-hari pergi keluar. Buat gash. Jumpa manusia yang suka atau tidak. Yang Islam atau tak Islam. Tu. Walau saya pembesar negara. Walaupun saya imam. Walaupun saya ustaz. Walaupun saya orang ada datuk, datin, kita kena pergi jumpa manusia. Kita kena humble, kita kena tawaduk. Kita jangan rasa kita besar, tak mau jumpa orang. Macam tu. Bukan jumpa orang macam politician jumpa orang. Politician jumpa orang waktu nak pilihan raya. Ini bukan waktu pilihan raya. Jumpa orang, rendahkan diri. Masa pilihan raya mula politik, dia naik motor, naik basikal, hantar barang sana, barang situ, dia tawaduk dia. Sebab nak orang undi dia. Makan nasi bungkus masa tu. Bagi ziarah, bagi duit. Ini semua orang buat untuk dunia. Mereka tu bukan ahli syurga. Ini nabi-nabi, rasul-rasul. Hari-hari cuti mati saja. Tak ada mereka nak berhenti. Iaitu jumpa manusia dengan rendah diri. Bukan nak. Kalau dia tak nak, jangan kita. Kalau dia nak, baru kita suka. Dia tak nak, kita marah. Dia tak boleh. Dia marah kita senyap. Malah buat baik dia kat dia. Doa. Inilah kerja yang benar. Ajak yang belum Islam ucap kalimah. Yang Islam ingatkan dia tentang kalimah. Ajak dia buat kerja dakwah ni. Kerja mengajak manusia kepada Allah. Berkali-kali dah cakap ni. Bukan sekali saya cakap. Dalam Quran tu, yang saya tafsir tu, almost ada je dalam setiap surah tu. Sebab nak jadi beriman beramal saleh, inilah kerja yang kena buat. Nak dapat iman kuat, inilah kerja kena buat. Bila iman tak kuat, apa yang dapat? Mana kita boleh taat perintah Allah? Kamu dapat tahu kerja ni dari saya, ini bukan benda kecil. Ini benda sangat besar lah. Allah bagi tahu dalam Quran, tapi nak sampaikan Quran tu kepada kamu, kena orang faham. Kamu sendiri boleh baca Quran, tak faham. Lebih-lebih lagi kamu tak tahu Arab. Kalau tahu pun diterjemah pun tak faham. Jadi kamu kena melalui saya lah, jangan nak faham. Kan? Kena ikut. Kalau tak faham bila saya suruh, kena ikut. Ini tak nak ikut. Macam mana? Maknanya saya faham lagi lah daripada misal ni. Saya tahu. Tak nak buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini dia jalan dia. Yang Allah bagi tahu dalam Quran. Wahai Muhammad, beritahu dia, ini jalanku. Mengajak manusia kepada Allah. Jalan dia. Kita kalau nak pergi mana-mana, mesti ikut jalan kan.
Kalau jalan tu sesat, pergi ke mana? Tak dapatlah. Tempat yang kita nak pergi dah sesat. Jadi Allah bagi tahu pada Nabi, so beritahu kita, ni jalan aku. Jalan aku ni jalan lurus untuk sampai ke Allah. Iaitu mengajak manusia kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah. Bukan ajak pergi masjid. Ini kerja dakwah. Ajak orang belum Islam ucap kalimah. Yang dah Islam ingatkan dia tentang kalimah. Ajak dia buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Paling kurang tiap hari di tempatan kita 45 minit ke 1,5 jam. Sebulan kita kena bagi masa 3 hari, 4 hari, 5 hari ke sabab-sabab kawasan di bandar kita. Tu ajak orang kat sana. Setahun kita bagi 40 hari, 60 hari, 50 hari di negeri-negeri di negara ini. Seumur hidup sekali paling kurang kita bagi 4 bulan, 6 bulan untuk pergi negara-negara jauh besar dengan belanja yang besar. Waktu itu kita dah iman kuat, baru layak kita pergi negara jauh. Bukan kita iman lemah dah pergi negara jauh lah. Bukan air mata kita keluar, air liur keluar. Jadi makin tambah rosak. Iman tak ada, pergi Amerika 4 bulan. Iman tak ada, pergi Jepun, habis. Pergi Europe. Ini bentuk orang lama-lama yang buat kerja tempatan lama, yang buat kerja di bandar dia lama, yang buat kerja negara lama. Baru boleh pergi 8 bulan, 6 bulan. Dengan harta diri dia. Dan dah tua banyaklah duit sikit kan. Bukan nak buat rumah baru di jalan Allah. Mati. Syahid lah. Allah SWT kalau lepas tu mau lagi pergi lagi 4 bulan. 6 bulan. Tak ada berhenti. Bukan sekali seumur hidup saja. Selepas tu pergi lagi. Tapi tabligh dia buat tertib, dia ada way round. Seumur hidup sekali pergi India Pakistan untuk belajar dia. Kita bukan belajar buat kerja ni kat India Pakistan. Kat sana tak ada buat kerja tempatan. Jadi apa nak belajar kat India Pakistan yang mana agama pun tak ada kat situ. Jadi ini cuma tipu daya, benda salah. Allah boleh ajar kita bila kita hari ni hak tempatan kita tak bagi, hak bandar tak bagi, tiba-tiba pergi India Pakistan. Lepas tu hak tempatan tak bagi, hak bandar tak bagi, tiba-tiba pergi negara jauh. Apa iman kita ada? Kita bila tak buat kerja tempatan, pergi negara jauh, boleh buat? Tak boleh buat lah. Akhirnya keluar 4 bulan, 6 bulan, makan, minum, tidur, jalan-jalan. Kita bukan keluar jalan Allah, kita pelancong tersohor. Pelancong cari-cari masjid. Ada orang cari-cari jalan-jalan cari makan kan? Jalan-jalan cari masjid. Iman naik tak dengan usaha macam ni? Iman tak naik. Yang dapat riak, takabur. Dan ini takkan buat kita dapat masuk syurga selamat neraka. Bertaubatlah dan buatlah kerja yang betul kalau kamu kesian kat diri kamu. Kalau tidak, kamu boleh teruskanlah apa yang kamu nak buat. Nanti bukan siapa yang menyesal, kamu juga yang tak nak ikut cakap saya ni. Kalau kamu tak nak ikut cakap saya, itu pilihan kamu. Bukan ada saya nak marah. Nanti kamu akan tengok, bila penyesalan di alam akhirat dan dimasuk dalam neraka, tak ada siapa boleh tolong kita dan tak ada siapa boleh keluarkan kita daripada neraka. Hiduplah kita dengan seksa, penuh penyesalan dan penderitaan. Okey.